strength in numbers, we don't live in fear. No. Birds of feather flock together, statistics are form of artery. We'll always live it up, so let us live in solidarity. And in the world arena we'll succeed. It is statistics that will come to be the reason we will bloom in harmony. Everybody undivided, data is where our hearts reside, and there will always be a bind. Just like fire that ignites, that's how brightly lit our dreams are. We'll reach higher than the stars, sending love to one another, leaving no one in a slumber. We'll stand with unity, mustering our courage while embracing our disparities. We'll achieve our victory. Itu dia tadi rangkuman visual tentang kepentingan statistik yang dapat membantu kehidupan dalam sebuah negara untuk menentukan apa juga hala tuju dalam setiap aspek pembangunan. Dan kita melalui statistik jugalah kita dapat mencukupkan apa yang kurang dan juga melebihkan apa yang sepatutnya dikurangkan. Baik, untuk membincangkan tentang malam ini, data sebagai tonggak kelestarian sosioekonomi negara dan juga sempena Karnival Statistik Negara yang akan diadakan tidak lama lagi. Bersama saya adalah Ketua Perangkawan Malaysia yang cukup arif kalau kita imbas kembali ketika zaman pandemik sebelum ini. Datuk Seri selalu menyatakan dan juga mengkongsikan apa jua statistik berkaitan negara. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri lama kita bersua. Sebelum ni selalu di virtual di Seremaya. Sihat ya Seri? Alhamdulillah macam ni Datuk Seri. Baik Datuk Seri, mungkin malam ni kita nak kongsikan tentang hari statistik ataupun Karnival Statistik Negara ini yang mungkin ada orang mungkin pernah dengar. Ya, betul. Sebab saya difahamkan 2017 dah bermula. Bermulanya, ya betul. Cuma 2019 secara fizikal, kemudian 2020 dengan 2020 tak buatlah tak sempat. 2021 lah. Ya betul. Mungkin Datuk Seri nak kongsikan hari Karnival Statistik ni. Terima kasih Saudara Himan dan juga para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Jadi di sini saya daripada Jabatan Perangkat Malaysia, DOSOM, ingin berkongsi dengan para pendengar, para penonton sekalian tentang pelaksanaan Hari Statistik Negara yang kita sambut setiap tahun mulai 2017 20 Oktober. Betul. Jadi kita hari ini hari Isnin, 20 Oktober pada hari Khamis. Jadi kita punya countdown ni, dia punya debaran sambut semakin hampir. Tapi sebenarnya bukanlah 20 hari bulan tu saja kita menjalankan aktiviti, tetapi itu dia punya puncak lah. Puncak berbagai aktiviti yang mana seperti yang dinyatakan oleh Saudara Himan tadi, akan berlangsungnya Karnival. Karnival Statistik yang kita jadikan kita punya Institut Latihan Statistik Malaysia yang berada di Sungai itu sebagai dia punya tempat venue utama sambutan pada tahun ni. Jadi untuk makluman, kita bermula pada tahun 2017 sambutan ini. Kita laksanakan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian tahun berikutnya kita laksanakan di UNITEN pada tahun 2018. Manakala 2019 kita bawa keluar daripada Lembah Kelang, kita laksanakan di Muar.
Dimuang. Kemudian 2020-2021 oleh kerana kita menghadapi ini penurunan COVID, kita buat secara maya lah, secara virtual. Sekarang kita kembali bergerak secara fizikal dan kita pilih dia punya venue dia Institut Latihan Statistik Malaysia Sungkai, bersekali dengan sambutan sedekad Institut Latihan tersebut yang kita telah pun ada 10 tahun yang kita panggil sedekad Institut Latihan Statistik Malaysia. Jadi berbalik kepada fokus utama sambutan Hari Statistik Negara ini yang telah pun diluluskan oleh kerajaan untuk kita sambut setiap tahun, antara lain bertujuan untuk kita meningkatkan kefahaman orang ramai tentang kepentingan statistik ni. Jadi sambutan ni tidaklah disambut oleh dosen saja. Betul. Kita perlu sambut macam kita sambut hari-hari yang lain lah. Hari pekerja, hari sukan, hari guru dan sebagainya. Maknanya bukan guru saja sambut hari guru kan. Para pelajar, orang yang telah berjaya dan sebagainya yang telah bermanfaat dalam sini. Apatah lagi dalam konteks statistik, ramai yang telah mendapat manfaat dari segi statistik ini keluarkan. Tadi Saudara Himan menyatakan terutama waktu COVID-19 di puncaknya, kita diminta untuk mengeluarkan statistik yang lebih granular. Dekat mana yang orang yang kata pergerakan makin bertambah baik atau tidak. Misalnya masa kita ada perintah kawalan pergerakan, apa jadi pada sektor pertanian kita. Kita tanya orang yang berternak aquaculture, orang yang berada di tempat-tempat peranginan, di tempat yang misalnya buah-buahan tu biasanya digunakan oleh pelancong, apa jadi dengan buah-buahan tu. Itu ditanyakan waktu kita menghadapi ancaman COVID-19. Maknanya pada masa itu sebenarnya Saudara Himan, dosen mengambil kesempatan mengenengahkan statistik-statistik yang memang diperlukan orang ramai. Jadi sebenarnya graf tahap kesedaran statistik secara tidak langsung telah makin meningkat bila kita adanya COVID-19. Kita berjaya menggunakan ancaman COVID itu sebagai peluang untuk kita memperkasakan kefahaman orang ramai kepentingan statistik ni dalam kehidupan masing-masing, tidak saja di pihak kerajaan, pihak bisnes, tetapi orang ramai secara umumnya lah. Jadi antara saya nyatakan tadi, antara tujuan Hari Statistik tadi untuk meningkatkan kesedaran. Yang kedua, kita nak meningkatkan kerjasama komitmen bersama bahawa statistik ni amat penting. Jadi kalau kita buat kajian, kalau kita ingin berkongsi dengan maklumat daripada berbagai agensi, ianya perlu dibuka seluas-luasnya tanpa kita compromise data individu, kerahsiaan maklumat. Tetapi yang diperlukan ialah profil tentang statistik mengikut segmen. Misalnya kita keluarkan statistik mengikut jantina, mengikut kawasan, profil umur. Kita tak keluarkan statistik mengikut individu. Itu adalah maklumat rahsia. Ini juga kesedaran yang kita nak sampaikan kepada sesiapa yang terlibat dengan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia secara berterusan. Khususnya sekarang kita sedang melaksanakan kajian berkaitan dengan pendapatan, perbelanjaan dan kemudahan asas. Ianya kita pilih isi rumah tertentu yang kita jadikan sebagai sebahagian daripada sampel yang akan mewakili struktur perbelanjaan rakyat Malaysia, penerimaan pendapatan dan tahap penerimaan kemudahan asas rakyat Malaysia. Jadi daripada statistik nantilah kita akan hasilkan penemuan-penemuan yang akan diumumkan tahun depan, iaitu berkaitan dengan kadar kemiskinan, paras garis kemiskinan negara, purata pendapatan, minat income. Seperti yang dinyatakan oleh Saudara Himan tadi, dari situ nantilah kita akan menambah baik kekurangan, kelemahan, di mana yang terpinggir, dia punya jurang. Sebab kita nak supaya negara kita bergerak ke hadapan dalam keadaan kemakmuran dan konsep penerimaan kemakmuran secara bersama itu tidak hanya dinikmati oleh tak ada anak yang ada yang terasa jauh hati. Bukan saja jauh hati, terasa mereka dalam kesusahan misalnya. Jadi statistik yang akan menukilkan, akan mengenengahkan apa yang berlaku. Tanpa statistik ni kemungkinan kita akan bergerak dalam keadaan yang tidak begitu menentulah. Dan satu yang amat saya teruja menyatakan tentang kepentingan statistik ni, kehadapan ini bermacam-macam ketidaktentuan. Maknanya kita tidak tahu apa yang berlaku. Tak pasti. Tetapi dengan statistik kita boleh mengurangkan ketidaktentuan itu. Bagaimana itu? Mana kita buat prediktif. Sebab kalau kehidupan ini meramal berdasarkan trend dan juga perubahan persekitaran. Kalau kita lihat dalam macam mana sebuah syarikat itu menguruskan mereka punya pengeluaran, nilai ataupun value sesuatu syarikat itu termasuk dia punya nilai saham bergantung pada proses potensi masa depan dia kan. Bila dia nampak potensi syarikat itu berkembang, maka nilai saham dia pun tinggi kan. Sama juga kita dalam merancang negara, merancang kehidupan kita boleh merancang sesuatu projek yang nak dilaksanakan pun kita boleh melihat apakah impaknya. Misalnya apakah peluang pekerjaan,
bagaimana keperluan spill over effect kepada kawasan persekitaran sebagainya. Jadi statistik ni yang akan memberi panduan, guidance supaya apa juga yang kita lakukan, apa juga yang kita laksanakan memberi impak yang bukan sekadar-kadarnya saja, tetapi impak yang optimum. Dalam ekonomi ada yang kita namakan Pareto optimum. So bagaimana dengan sumber-sumber yang terhad, tak tahu lagi kita belajar ekonomi asal dulu, keinginan unlimited kan, bermacam-macam kita nak. Tetapi sumber terhad kan, kita punya means, kita punya income. Maksudnya sumber negara yang baru ini diumumkan, bajet negara lebih kurang 300 lebih bilion. Tetapi keperluan untuk perbelanjaan berbagai sektor dan sebagainya ini banyak nak dilaksanakan. Jadi kita tidak mampu laksanakan dalam masa yang orang kata 1 year punya perbelanjaan. Kita kena bagi keutamaan. Dekat sinilah kita kena bijak memilih apakah yang patut dilakukan, dan statistiklah memainkan peranan. Bagaimana corak agihan, sektor mana yang masih lemah, sektor kesihatan baru ini diberi tumpuan yang khusus di tingkat perbelanjaan, yang mana kita perlu tingkatkan misalnya kesihatan awam misalnya. Begitu juga sektor ekonomi, infrastruktur dan sebagainya, dan juga melihat corak keperluan pengukuhan kita punya wilayah, termasuk wilayah Sabah dan Sarawak, dan juga kita punya geografi. Dan yang paling penting, bagaimana kita nak meningkatkan kita punya usaha untuk mencapai sebuah negara yang berpandatan tinggi. So di peringkat JOSOM membuat pengukuran lah. Adakah di mana kita sekarang? So apa yang dipatut dilakukan, di mana sektor yang kita punya potensi yang tinggi, yang mana kita tahu kita negara yang berdagang. Betul. Bila berdagang, dia punya konsepnya adalah kelebihan berbanding, iaitu comparative advantage. So bagaimana kita boleh pastikan kita punya daya saing dalam kita punya perdagangan sentiasa tinggi dan sebagainya. Dan dalam bidang statistik, Saudara Himan, bukan saja kita melihat statistik negara kita, tetapi kita kena melihat statistik negara lain. Barulah kita boleh tahu apa yang kita patut dilakukan. Saya bagi analogi yang mudah para pendengar. Kalau sekarang kita ambil sebuah tim bola lah, sebuah coach ataupun pengurusan yang baik, bila dia nak bertanding misalnya separuh akhir atau final, apa dia lakukan? Dia mungkin buat postmortem, tengok berapa dia punya pegangan bola, kawalan bola, dekat mana strategi kan. So bila dia nak bertanding, dia akan tengok dia punya opponent, dia nak main menyerang ke, bertahan ke, dia mesti ada strategi. So dia menggunakan statistik tu. So dia nak lebihkan player defend ke, player penyerangan ke, macam mana. Dan nak menentukan first 11 tu sendiri pun berdasarkan statistik. Sekarang ni kalau tengok semua benda kan, termasuk permainan bola tadi, dia punya statistik yang akan digunakan bagaimana ia nak memberikan satu kata kejayaan kepada pasukan mereka lah. Itu sedikit sebanyak penerangan yang di peringkat awal tentang kepentingan statistik tadi. Bagaimana kita nak supaya sambutan Hari Statistik Negara ini akan membawa seluruh kita punya penduduk negara kita melihat kepentingan statistik bukan saja di peringkat golongan tertentu yang membuat dasar dan sebagainya, tetapi kita sebagai rakyat biasa melihat kepentingan statistik itu amatlah penting. Sebagaimana kita melihat pentingnya menggunakan air dan elektrik. Satu hari nanti statistik juga sentiasa digunakan dalam apa juga keputusan-keputusan yang kita buat. Saya kira Dr. Sri, sudah masanya rakyat Malaysia untuk faham itu apa statistik selepas pandemik COVID-19. Kerana kalau kita lihat sejak adanya orang kata mungkin hari kemahnya pandemik COVID-19 ni, orang ramai mula peka dengan angka. Kalau hari-hari nak tahu berapa ramai COVID, berapa ramai yang sihat. Kawasan dia berapa kan? Dia tak nak angka COVID Malaysia. Betul. Dia nak COVID kawasan mereka. Ini yang saya nak terangkan secara himan. Kalau ditanya kat saya sebagai mengetuai DOSEM ni, apa yang DOSEM buat supaya statistik dekat dengan mereka? Betul. Apa yang nak kita tarik mereka. Apa yang kita lakukan ialah kita membawa statistik yang bersifat setempat. Kawasan mereka duduk. Misalnya Saudara Himan duduk kawasan mana? Kawasan A. Berapa statistik tentang pengangguran, kemudahan asas, kemudahan internet. Dan ini untuk tahun ni mungkin ramai dah tahu ataupun mungkin ada yang tidak dapat maklumat ini. Kita telah mengeluarkan berdasarkan data banci penduduk dan juga data-data lain. Kita keluarkan setiap Dewan Undangan Negeri ada satu buku yang boleh orang lihat apa yang berlaku di kawasan tersebut. 600. Kita ada di seluruh negara 600 Dewan Undangan dah diterbitkan. Dan kita ada 222 kawasan parlimen. Dan kita dah serahkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Termasuklah masyarakat setempat di samping statistik tingkat daerah. So perkara ini menyebabkan orang akan berbincang kawasan ni apa yang berlaku, apa yang patut dilakukan untuk ditambah baik, apa pengurangan, apa saluran ataupun peruntukan yang patut ditambah baik dan sebagainya. Bahkan dalam keluarga sendiri pun kita berbincang. Kalau kita ada suami isteri kan, isteri kita daripada kawasan mana, ni kawasan mana, apa berlaku kawasan you, kawasan A macam ni macam ni, kawasan ni sepatutnya sumber ni banyak ni, kenapa tidak macam ni, tidak macam ni, apa yang patut dilakukan. Menyebabkan kita bergerak menjadi satu keadaan yang saya lihat di sebuah negara maju itu,
yang mana dia mempunyai satu sistem statistik yang kuat. Dia punya analogi ialah sebuah negara yang strong, sebenarnya yang kokoh, memerlukan sistem statistik yang kuat lah. Sistem statistik yang banyak digunakan oleh rakyat semasa menyebabkan tadi rakyat akan participation, penyertaan rakyat yang lebih aktif dalam polisi awam, yang sama ada di tingkat setempat ataupun tingkat negara. Kita nak suatu keadaan yang mana oleh kerana kita punya tahap pendidikan rakyat kita dah semakin baik, ramai yang dah makin educated, jadi kita pandu mereka dengan memberikan statistik yang membolehkan mereka berbincang. Kita sama bincang, meneliti, berbeza pandangan, itu adalah bagus sebenarnya untuk memberi satu kupasan ataupun berfikiran kritikal. Bahkan kita lihat dalam profil rakyat Malaysia ada 32.7 juta. Bilangan belia di kalangan rakyat Malaysia sekarang ni begitu persentasenya tinggi lah, lebih daripada 30%. Lebih 30%. Jadi mereka memainkan peranan penting. Kita nak masa supaya para belia dia kita berfikiran kritikal, berfikiran yang konstruktif. Bagaimana mereka nak memberi pandangan dan sebagainya, kita nak supaya mereka melihat angka-angka dikeluarkan oleh jabatan. Dan ingin saya sampaikan bagaimana jabatan melaksanakan tugasnya. Setengah-setengah statistik tu kita keluarkan berbentuk tahunan. Setengah kita keluarkan secara suku tahunan dan setengah-setengah kepada secara bulanan. Itu sebab Saudara Himan mungkin selalu tengok baru je keluar kadar inflasi, keluar lagi. Sebab kadar inflasi perlu dikeluarkan setiap bulan. Sama juga kadar pengangguran dan sebagainya. Tetapi setengah-setengah statistik tak perlu dikeluarkan secara bulanan ataupun setiap tahunan. Suku lah. Dia setahun sekali sudah mencukupi. Misalnya keseluruhan kadar jenayah, misalnya isu-isu sosial yang merupakan isu yang tidak bergerak begitu dinamik secara bulanan, isu structure kan. Jadi kita keluarkan secara tahunan, tidak perlu secara bulanan dan juga suku tahunan. Satu lagi Saudara Himan dan para pendengar, di mana tahap kumpulan statistik ini sebenarnya dipecahkan kepada 3. Statistik diperlukan sebelum sesuatu perancangan. Kita akan buat stock taking apa yang berlaku. Kemudian semasa satu dasar itu dilaksanakan, kita kena meliti apa yang berlaku. Dan satu lagi selepas, sama ada sasaran yang kita capai itu capai atau tidak. Kata kita sasaran nak wujudkan peluang-peluang baru misalnya. So kalau misalnya perancangan tu 5 tahun, kita kena ukur lah setakat mana, dan kita kena refine kalau misalnya sesuatu environment tu, persekitaran tu telah berubah. Jadi statistik akan bagi tahu kalau misalnya tidak tercapai, apa yang patut dilakukan. It's very valid. Saya nyatakan dengan adanya statistik ini, maka kita boleh menyatakan uncertainty, ketidaktentuan yang kita katakan tadi, dapat dikurangkan, dapat minimumkan dan dapat disesuaikan jika ada kelemahan ataupun kekurangan. Datuk Sri, saya nak tahu lah, nak tanya tentang soalan ni, mungkin Datuk Sri boleh jawab atau tidak, kerana survey ni masih dijalankan. Ya, betul. Itu survei pendapatan dan juga perbelanjaan, isi rumah dan juga mudahan asas. Bermula Januari, sekarang dah bulan 10 dah. Bulan 10, ya. Mungkinlah Datuk Sri boleh kongsi sikit apa kecenderungan isu masalah isi rumah Malaysia sekarang ni. Jadi kalau kita lihat Saudara Himan, survei terakhir yang kita laksana tentang melihat pola pendapatan, perbelanjaan dan kemudahan asas yang terakhir kita laksanakan 2019. Betul. So 2019 dan sebelum ni adalah kita panggil suasana yang dianggap normal lah. Yang mana kita tidak ada melalui pandemik dan sebagainya. Tetapi kita telah dilanda ancaman 2020-2021 di bermula hujung 2019 dan MCO bermula pada bulan Mac 2020 kan. Jadi kita nak melihat sama ada pola itu, corak penerimaan pendapatan dan sebagainya terkesan atau sebagainya, dan kita semua mengetahui sekarang kita dalam proses pemulihan. Betul. So kita boleh melihatlah dalam misalnya corak perbelanjaan mungkin telah agak balik kepada perbelanjaan berbentuk asas, necessity, sebab sekarang mungkin dari segi tahap pemulihan itu sedang berjalan sebelum kita balik kepada normality. Kalau normality dulu kemungkinan structure perbelanjaan itu lebih kepada banyak kepada services, tetapi sekarang ni kita mungkin lebih kepada makanan, keperluan pendidikan dan sebagainya. Mungkin itu corak itu sedang kita kena pasti, dan kita laksanakan survey ni selama 12 bulan. Kita baru ada 10 bulan Saudara Himan, kita belum lagi keluarkan dapatan awalnya. Sama juga dengan corak taburan pendapatan. Kita tahu setengah-setengah sektor tu akan ada yang terkesan, yang mana walaupun kita nampak pemulihan ekonomi telah berlaku, peluang pekerjaan dah semakin tinggi dengan kadar pengangguran dapat berjaya diturunkan, terdapat juga perkara-perkara yang perlu diteliti seperti berlakunya underemployment misalnya, kadar pengangguran yang tidak nampak itu betul. Itu realiti yang perlu diteliti dan akan dilihat apa yang ditunjukkan daripada kajian inilah. Datuk Sri, berbaki kurang 2 minit saja lagi. Mungkin Datuk Sri nak promosi Karnival Statistik ni, mungkin dapat
menarik lebih ramai pengunjung ke Institut Latihan Statistik Malaysia LSM Sungai Perak. Silakan Datuk Sri. Okey. Jadi para pendengar sekalian, sempena sambutan 20 Oktober yang kita akan laksanakan seperti saya kata di Sungai. Jadi kita melaksanakan banyak aktiviti yang kita tahu kumpulan sasaran kita pelbagai kan. Betul. Jadi kita tak mampulah nak pastikan ianya boleh dirangkumkan dalam satu hari. Betul. Jadi sebenarnya aktiviti ni sambutan hari Sati ini telah bergerak beberapa bulan yang lepas, dan juga dia akan berlangsung bukan saja pada sehingga 20 Oktober tapi seterusnya lah. Dan kita sebenarnya banyak melaksanakan sesi-sesi bersama komuniti, bersama-sama persatuan perniagaan dan sebagainya, para pengguna. Kita buat sesi engagement yang pelbagai lah, termasuk dalam bidang profesional. Untuk para pelajar, baru-baru ni pun ada sesi saya bersama anak-anak muda, geran-geran para belia di universiti, tentang bagaimana menggunakan data untuk mereka punya kerjaya mereka, macam mana mereka untuk meningkatkan tahap critical thinking dalam mereka punya profession yang akan mendatang. Jadi kita cuba minta supaya para belia kita, para graduan kita dapat mengetahui adanya data-data ini. Betul. Untuk mereka menilai apa yang mereka rasa sesuai untuk mereka lakukan, bagaimana mereka boleh menyumbang kepada negara kita. Jadi spesifiknya yang pada 20 hari bulan kita ada beberapa aktiviti yang kita akan laksanakan, termasuklah forum perdana, Karnival Kerjaya. Kita ada Karnival Kerjaya, of course lah. Bila kita berhimpun tu mestilah ada gerai jualan, food truck, kena ada sedikit makan-makan dan sebagainya. Ada kempen demam darah, pemeriksaan kesihatan, kemudian ada persembahan juga ya. Ada persembahan, ada juga demonstrasi abang bomba. Kita ada persembahan kebudayaan keluarga Malaysia. Kemudian kita ada kaunter bayaran sewa makan saman. Kemungkinan ada diskaun, saya tak nak mengesahkan. Biasanya ada lah. Belum dapat disahkan. Saya ada pemeriksaan keadaan percuma, kaunter bayar cukai tanah. Kemudian pameran kaunter bergerak oleh agensi. Ada DJ Corner National FM dan juga arti jemputan. Kita ada fit lah ada step dance, maknanya berskala yang bersesuaian lah dengan masyarakat setempat. Jadi kita harap dapat semua orang terlibat, dan kita di samping itu bermula besok kita ada debat IPT. Debat IPT yang akan kita ada piala pusingan Ketua Perangkap Malaysia. Untuk pertama kali kita perkenalkan untuk kita melihat Datuk Seri lah. Bukan saya, jawatan Ketua Perangkap Malaysia yang akan berterusan. Ini pertama kali diperkenalkan, dan harap ia akan memberi impak. Pertama kali bertengkaran. Dan banyak aktiviti lain, dan pada hari 20 hari bulan juga seluruh negara kita ada dosen di seluruh negeri akan membuka mereka punya aktiviti di setiap negeri untuk orang ramai lebih dekat dengan perkhidmatan statistik ini. Jadi mohon kita bersama-sama dalam program ini. Apa hashtag ni tadi Datuk Seri? Statistik Nadi Kehidupan. Statistik Nadi Kehidupan. Itulah dia. Yang cukup info yang cukup padat yang dikongsikan oleh Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, Ketua Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan juga pastinya kalau kita imbas kembali, tanpa statistik sesebuah negara itu tidak dapat melakukan apa jua perkara, kerana tanpa statistik kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita akan buat dalam setiap bidang yang kita ingin lakukan, antaranya ekonomi dan juga melibatkan pembangunan dan sebagainya. Baik, terima kasih Datuk Seri telah sudi bersama kami di Ruang Bicara. Sengaja memang tak cukup, kita akan jemput lagi insyaAllah. Baik, insyaAllah Datuk Seri. Baik, nampaknya sekian saja untuk Ruang Bicara malam ini. Namun sebelum berakhir, kita akan kongsikan juga video rangkuman tentang kepentingan statistik negara yang cukup menarik untuk ditonton. Seperti Datuk Seri kata tadi, hashtagnya adalah Statistik Nadi Kehidupan. Saya Alman Jamil, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Segala beban yang menjelma gemetar tiada, bersama kita teguh hadapi bentala dipenuhi misteri. Namun statistik kan melindungi, statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama dapat, tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya
yesterday.